Baiklah, kepada semua rakan-rakan media yang hadir pada hari ini, dua insan yang berada di depan kita hari ini, sebentar saja lagi kita akan kekabarkan kepada anda semua. Tapi sebelum itu, berkumpulnya kita pada hari ini untuk sama-sama kita menyaksikan sesuatu yang akan berlangsung di industri seni tanah air kita. Pencenamaan Datuk Ramli MS dalam dunia seni yang cukup berkaliber membuatkan maestro muzik tanah air ini terbit dengan program reality sendiri. Bukan program reality titisan, diberi nama Panggung Tok Ram. Tepuklah sikit. Okey, bakat seawal 14 sehingga 18 tahun akan dicongkir dan memberi peluang kepada mereka di dalam industri untuk berkarya dan menjadi anak seni bukan setahun tapi bertahun-tahun yang berkualiti. Betul tak Tok Ram? Betul. Ya, dan juga bukan calang-calang dan kita bukan pertaruhkan mereka di gelanggang mana-mana berada di industri seni tanah air. Baiklah, saya tak nak buang masa kepada anda semua untuk penjelasan tentang Panggung Tok Ram. Baiklah, kita bersama dengan pengasasnya sendiri iaitu Datuk Haji Ramli MS. Dipersilakan. Tepuklah sikit. Assalamualaikum. Terima kasih semua yang pada pilih ya. Yalah ya. Terima kasih datang semua. Okey, Panggung Tok Ram dia adalah labs, ya, lab seni yang mengkaji bakat untuk masa depan seni tanah air. Saya melihat benda selama 47 tahun itu, dia berulang tu dari segi apa yang they come and go sih. Contoh daripada artis terdahulu, 7 dekad saya dah bekerja. So dekat yang pertama tu ini zaman piramid saya dah bekerja. Dia orang sangat lain, dia orang punya tata tusila dari segi format dia orang dengan seni tu is berbeza. So 35 tahun lepas saya bekerja dengan satu Awi Wingstein, siapa-siapa lah. So saya jumpa dia orang balik ni after 35 years. Dia punya beza tu, ketara dia tu tidak mengagumkan saya, ya. Jadi as orang yang senior yang ada pengalaman tu, ilmu tu harus saya berkongsi untuk masa hadapan seni tanah air yang lebih gagah dari segi siapa saja, especially penyanyi, which is saya akan labs ni, apa yang ada dalam kepala saya selama 47 tahun experience, I will transfer to that. So saya nak mencari bakat dari umur 13, 14, 17, 18 tu saya melihat dulu. Sebab jangka hayat tu dia memakan masa, ya. So labs ni akan build artis, ya, build, mencipta artis tu. Dari segi nyanyian tu adalah nombor 2 pada saya sih. Technical tu boleh diajar, ya. But jati diri as orang seni itu yang penting. Tata tusila, ya. What you can do, what you cannot do. See? Sekarang banyak artis dia langgar je semua, ya. Dia tak kira dia dengan macam-macam lah. You sendiri tahu, right? Tapi benda tu is normal yang saya dah melihat berkurun, ya. Berdekat saya dah melihat. But not like artis zaman Iraq. Pukul 8 recording, 7:30 dia ada orang dah dekat studio tu. Disiplin orang sangat padu. Kalau you melihat, I think you all know lah, saya tak perlu nak cakap lah. So benda labs ni adalah satu benda yang untuk masa hadapan, dan dia sequel dalam digital era yang kita orang akan terbitkan dalam reality, dalam
boleh reveal banyak-banyak sangat benda-benda yang ini kan. Tapi cuma saya kata tu saya perlu keikhlasan dan as a friends okay? Yang lama saya berkecimpung tu untuk mengawalkan yang saya nak mencari bakat dari umur 13-14 tu sampai ke 17-18 untuk diuji bakat. Ya, dan number dia, ada number dia. Nanti kita bagi ya. Ya, hantar video tu. WhatsApp yang paling senang ya. Umur video suara dia orang, kalau ada visual dengan apa saya IC semua untuk kita mengkaji, dan dia akan dijadikan satu reality dalam digital punya konsep. Pada Tok Ram. Okey, baiklah, tak lengkap kalau kita tiada penaja utama untuk panggung Tok Ram ini. Bersama kita Cik Azmi, CEO daripada Fanpride, iaitu Bos Susu. Bos Susu, apa khabar? Khabar baik. Kita nak dengar tagline ke? Buah cepedak di luar pagar. Yes. Ini barulah segar. Ya, tepuklah sikit. Okey, Cik Azmi, boleh tak kita nak sepatah dua kata dengan Cik Azmi sendiri penglibatan Fanfest untuk program panggung Tok Ram ini? Persilakan. Okey. Kita berkolaborasi dengan panggung Tok Ram untuk menaja sebagai penaja utama dalam program ini. Kerana kita tertarik dalam pembangunan bakat baru, dan juga macam yang Tok Ram dekat Fanfest, kita sangat mementingkan juga disiplin tata susila untuk generasi muda. Jadi kalau kata artis-artis ni dibimbing daripada awal, daripada segi disiplinnya, daripada tatanya, daripada etikanya, saya ingat dia akan dalam jangka masa beberapa tahun dia akan jadi nama besar dalam industri, dan boleh dijadikan contoh kepada artis-artis lain. Jadi hasrat saya menaja sebagai penaja ni, kita nak pengembangan bakat yang lebih teratur, lebih ada etika, lebih tersusun, dan lebih berdisiplin, dan dipandang ada nama di mata masyarakat. Jadi ini adalah satu pembangunan insan yang bagus dalam bidang seni. Jadi kita support habis-habis, ini rakan saya. InsyaAllah kita harap program ni bukan program, lab ni, macam tu orang cakap, dia lebih kurang macam lab. Kita nak develop talent, kita nak transfer dia punya tu. Saya ingat kalau saya cakap lebih daripada dia kan, dia marah lah kan. Dia lab aja lah kan. Kita penaja, kita tahu, kita tajuk. Tapi with a full support, kerana ada perkembangan bakat dan juga tata susila punya elemen tadi tu, kita nak masukkan yang itu sebagai etika dalam dunia muzik. Ya, here's my father Christmas. Thank you very much. Macam mereka lah. Ya, berikan tepukan kepada Cik Azmi, Bos Susu kita. Tok, macam kita boleh masuk tak, Tok? Tak payahlah, dah turun lah. Nak nyanyi dekat IG kau je okey lah. Air Tok Ram tak payah tu masuk. buta pula tu. Nah, tak apa. Kita bagi peluang pada BBNU, katanya dia nak cari kan. Ya. Okey, mungkin banyak persoalan daripada rakan-rakan media, mungkin untuk Cik Azmi, Tok Ram sendiri, ya, berteka-teki di dalam minda, di dalam kepala otak kan, nak tanya program ini apa. Siapakah yang akan nak tanya soalan, kita buka sesi Q&A. Mungkin Kalau you tengok kalau program kat TV tu dia bakal masa 8 minggu, 10 minggu. Yang ini berpuluh-puluh minggu. It will take you minimum 2 years. Program ni akan berjalan selama 2 tahun. Because umur 13 tahun, saya tak garanti tau. Yang dia tu 13 tahun tu, of course kita ada nawa itu tu, kita nak build artis tu ready, berdiri, dia gagah. Right? So to build that, 13 tahun bukan ambil masa 10 minggu dia pandai. No. Sebelum dia buka mulut menyanyi tu, saya nak kaji, nak tengok urat DNA dia, apa perangai paling buruk dia. Okay. So kalau benda ni dia tak lepas, later on, bila dia dah pandai, perangai buruk dia ada, korang juga yang susah.
Pagi interview dia cancel, dia buat perangai dengan korang jumpa dia, korang ban dia apa semua. Tapi dia orang dapat konten tu. So benda tu luaran dan dalaman, ya, luaran dan dalaman. Dan juga kalau saya sumbat dia even the technical dalam kepala dia, tapi God tak bagi dia talent, dia akan jadi rigid. Saya tak akan ambil dia. Ya. Dia kena ada satu God given talent. Saya polish talent tu, saya letak dia dengan physical, technical dan tata sila. Dia sebenarnya orang penyanyi, dia orang seni ni, yang betul-betul seni ni, dia orang baik sebenarnya. Baik tu dari segi dia jujur, dia tak bohong, dia tak menyusahkan orang, dia tak ambil apa-apa saja. Orang tu baik, orang seni. Cuma kadang-kadang dengan adanya DNA yang, DNA yang pada keturunan saya, tak mau cakap lah, benda tu dengan di depan mata ada banyak neraka yang dia model, right? Dan benda jadi dia termakan, benda-benda macam tu. So benda-benda ni semua akan dikaji, diajar kepada diorang what you can and what you cannot, and what is yang ada dalam the dark side of the entertainment, diorang kena belajar. So the program sequel ni akan mengambil masa, I think minimum 2 tahun sebelum saya release diorang as a artist. Kalau dia gifted 1 tahun dia lepas, dan saya akan release dia, which is saya akan record dia, saya akan single dia, bla 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 bla. Kita akan jaga dia berbelas tahun lah. Sebab benda ni, benda ni saya kena consider dia punya life dia. Sebab umur 13 tu dia ada mata pelajaran bisnes, dia kena pergi sekolah. But atas kehendak dan which yang you pilih, if you nak pilih universiti, proceed, it's okay. Kalau dia nak pilih dengan saya kena responsible. Dia punya life ke depan tu, ya. As a artist, dia kena bertahan. Saya bagi contoh Jamal Abdillah, Datuk Jamal. Ada ke dia rekod lagu baru? Tak ada. Dia hidup sampai sekarang, lagu lama dia. Lagu lama yang dia rekod 50 tahun lepas, 40 tahun lepas, sekarang menjaga dia punya financial. Dia nyanyi lagu lama, dia tak nyanyi lagu baru, dia tak rekod lagu baru, tapi dia still ada dekat dalam dunia artis tu, yang dia masih laku lagi. So model yang macam ni, ada satu model yang sangat bagus. Masa dia muda ni, masa dia dalam lab ni, saya make sure apa yang diberi menjamin dia punya masa depan. We care tu buat dia punya it's not that saya mengambil peluang menjadikan dia satu punching bag, menggunakan dia atas urusnya ke. No, right? Walaupun saya dapat tajaan daripada Fund Press, they care to about apa yang kita buat. Of course, two-way ticket sih. Siapa yang orang tak buat tabur duit dia, tak datang duit balik, no, ROI semua tak ada. So kita kena kaji, understand benda tu. No, kita orang tak akan juga. Seperti akademi? No, it's a 2 years. But of course similarity tu kena ada sebab pengajaran. But like I said, I will not teach them dengan piano. I will not teach them dengan adanya bunyi-bunyi yang jadi guide orang. This is like brain to brain. Saya nak diorang melihat bunyi, bukan mendengar bunyi. So how fast you brain boleh educate benda tu. Artis perlu pintar, ya? Jangan selalu cakap daripada lutut tak. Orang cakap siapa tu? Aku tak cakap apa-apa, aku tak cakap apa-apa, cakap contoh. Memang kau melihat banyak, alright. But it's a like to build something. Saya kena consider banyak benda, especially yang orang komplain, which is reporter selalu banyak komplain, ya. Komplain orang tu nyata, right?
untuk orang ambil kira. So ambil kira tu buat satu benda positif, transfer kepada artis supaya dia tak komplain. Korang tak komplain kat dia. Ya, demo contoh tu untuk saya mengkaji. Ya, mengkaji tu dari segi saya tengok warna suara diorang, saya dengar nyanyian diorang, ada potensi tak, bla 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 bla. Kalau dia muka cantik tapi dia nyanyi dia tetap bodoh juga, saya tak akan dia nyanyi sih. Saya akan transfer dia tempat lain, which dia jadi host, dia jadi pemberita, dia jadi apa saja, as long cabang seni yang menurut dia 13 tahun, 13 tahun sampai 17-18. Dari segi teknikal pun tak ada masalah, ya. Itu tak ada masalah. Itu biar saya mendengar dulu. Like saya kata, bila diorang datang tu saya dengar tu, saya akan interview dia dulu dari segi dia punya personality, ya. Personality dia tu seorang marah, dia seorang yang dengki hati. Saya suka benda tu. Itu jiwa manusia. See? Tapi on top of that, saya akan ajar dia the dark side of entertainment. Dengki rasa tu memang kena ada. Kalau tidak macam mana dah nyanyi tak ada rasa, right? Kau kena buang benda ni bila kau menyanyi, bila kau hadapi ini, kau hadapi reporter macam ni, tu ni, ya. Kau kena ini, kau kena ini, kena ini. So benda tu akan saya ajarkan diorang benda-benda yang apa yang diorang akan face nanti. Kita lihat tak ada anything. Lelaki as long ada pain, ada binti, anak lelaki ke anak perempuan tu. Ya. Usah tak boleh Why not? Dia orang manusia juga. Boleh. Wah, adik-adik boleh Adik-adik. Platform dia dekat digital. We are not going to TV saja. Kita akan build platform TV kita kongsi dekat digital. Ya. Kita akan ada PC yang kedua, which kalau kita dah complete siapa yang kita ambil, ya, contestant tu, kita akan ada PC kedua, and we will inform you more details. Oh mestilah, bos susu punya tempat. Kau tengok, cuba korang bayangkan, okey, kalau saya buat konsert, okey, tengok view kat sini. Cuba korang bayangkan, walaupun buruk-buruk saya, TV ni kecil TV ni. Kita ambil angle macam tu, buka belakang, something is very different atas bukit tu, kat sini, kat sini. It's a view dia orang sangat kaya dengan view yang tak akan ada dalam TV. Masa yang kena eliminate dia konsert dekat dalam kandang lah. Oh, berbilion-bilion. Ayat 5. Tak ada, seriously, dia ongoing project. So we will funded this program. Dia ongoing project daripada segi development, daripada segi macam-macam lah, pelbagai Fresh Fund because of this young talent. We want to nurture young talent with a good discipline. That is our intention. Right? Coach ada dekat sini, bukan coach lah. Coach nak main bola tu. So Sifu lah, orang panggil dia kan Sifu. So dia akan ongoing project dari semasa ke semasa. Kita tengok budget dan all the budget come from us. Daripada segi, selain daripada segi technical, concert, modal insan tadi itu kan, modal insan untuk RAM yang akan select, kita daripada funding all this program. Sebab kalau kata 2 tahun kita masuk dekat TV, banyak lembu aku kena jual. That's why we run to digital. So you boleh tengok dekat digital, easier for you now untuk tengok dekat digital. Buka telefon pun dah boleh tengok kan. 2 orang yang gelagat. Tapi saya tak ngajar ni lah kan. Setakat panggil-panggil lembu saya pandai lah kan. Ngajar muzik, biar dia ngajar. Kalau dah saya ngajar muzik kan, dia dah tak ada kerja pula. Keperluan, kita ikut keperluan. Saya mengikut keperluan, ya. Saya mengikut keperluan. Kalau saya perlu satu cikgu untuk bla 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 bla, beliau saja. Keperluan. The stage is like of course interview dari segi
kalau orang yang problem datang, then saya tak suka main api, saya tak suka problem. Bila saya interview budak tu memang banyak masalah. Later on dia akan jadi besar masalah. Why kita ingat kan? Nobody, right? Yeah. So ikut keperluan. Kalau saya perlu guru vokal yang on technical side, saya terus aja ikut keperluan. I prefer not. Sebab muzik seni bukan you belajar hari ni besok you pandai, 6 bulan you pandai, no. Dia punya teori 5 minute teori lah. It will take you years to buat practical. So untuk diorang artis yang sekarang, contoh lah yang dah menyanyi, yang sekarang yang current tu, bila dia dekat atas stage, bila stage fright tu datang, dia akan buat apa benda yang lama-lama dia buat tau, because stage fright tu control dia. So dia agak susah. I prefer not. Saya lebih prefer yang bagi peluang yang baru lah. Anything. As long seni. Saya mungkin dia datang ke perkumpulan, right? Mungkin dia 3 orang, dia 2 orang. Tapi saya tengok yang seorang tu sangat menonjol, tidak perlu dari seorang. Saya akan buat yang seorang tu, you know. I think I prefer you take one, not the other two. Kalau yang berdua tu, later part akan masalah tu dari segi Beatles pun pecah, Black Dog pun pecah, apa group pun pecah, okay? So benda masalah yang ke depan tu I prefer not. Kalau melainkan dia dua-dua betul-betul kuat menolong each other, kepentingan di atas pentas dia berdua tu as a duo or as a trio, dia memang kena 3 orang, then I will take them. But sekarang saya open. Sijil, no, we don't need Sijil. Sijil, no. Banyak artis yang berbeza tak pergi sekolah pun. Dalam arts tu, you berdiri, you bawa Sijil, tapi you menyanyi setara dengan Sijil you. Dengan yang tak ada Sijil, you menyanyi awal terpesona. The buyers only buy apa yang dia tengok, dia dengar, but not the Sijil. Unless you apply job dekat government side, bagi aku paper, yang tu lain. Dia punya profile different. Sijil, I don't think so. Sijil labs ni dia datang daripada apa yang keluar daripada diri dia, apa yang terpancar daripada dia. Itulah Sijil dia. So on TV side, on commercial side akan tengok benda tu. Okay, of course Nawa itu tu peserta, saya tak ada had peserta. As much as yang datang tu saya akan kaji. Of course saya akan cari yang terbaik itu bukan dari segi technical dia. Yang terbaik dari segi apa yang ada dalam diri mereka tu untuk saya polish. Itu yang penting. Ya. Dan komitmen diorang tu of course yang benda tu is, ya, saya bagi diorang free, transfer data free. Of course benda tu you have to work for us. Dari segi saya mengira daripada umur tu, well, saya akan release diorang dari segi bila umur dia, satu tahap umur tu. Kalau perempuan tu dia nak kahwin, ya, mungkin dia umur 25-26 dia nak kahwin. So had umur tu, of course saya mengkaji, kita manusia ya, saya bagi kebiasaan mungkin 8+3, 10+3 kontrak, benda-benda macam tu, right? Tapi dalam jangka masa dia dah kahwin tu, dalam jangka masa dia bersama kita tu, of course saya kena fikir, like saya kata macam Datuk Jamal Abdillah sih, saya kena fikir 40 years ke depan, 30 years ke depan dia punya career, which is dalam masa dia dengan kita tu,
make sure dia ada at least 8 lagu hits. So bila dia ada 8 lagu hit dengan kita, ini menjamin dia buat solo concert dan bertahan dia untuk 30-40 tahun ke depan, masa depan dia. So kita melihat dari segi, like I said, we are not using them as a slave or bahan ke apa. Kita menabur baja, of course benda tu perlu tenaga, but in return tu kita nak bagi kita orang balik sama rata win-win situation. Okay, dari segi teknikal atas kertas, on technical side kita boleh predict, right? Yang paling penting adalah saya build driver sih. Whatever now sekarang, saya build driver. I need a car, a very good car yang boleh drive laju kita tu, which is the song. Saya perlu mencari lagu yang betul-betul suit dengan dia and strong. So as a driver, expertise dia, dia punya technical tu dia sangat kuat, ya. Macam tu kata tadi, dia sentuh mungkin sebab lagu, sebab promosi tu saya rasa satu benda yang lain, Tapi kalau lagu dia bagus, lagu dia kuat, lagu dia very commercial, things are okay. Baiklah, sebelum tu jom kita buat sesi bergambar dulu. Tapi apa-apa pun saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak pada my buddies, Cik Azmi, yang sangat bertumpul lumus dalam of course, walaupun dia pada Christmas, saya understand dia to indicate, right? Ada win-win situation. Tapi sebagai insan yang he's very good buddies. As you say, he's very good buddies. Ya, tepuklah sikit semua. Ya. Buah sepedak di luar pagar, ini barulah susu segar.